Okey, yang kita cerita tadi, Gunung Pemanah ni yang berada belakang saya ni. Boleh naik, siapa nak naik boleh naik. Ya. InsyaAllah kita akan pergi dekat. Mula sekali kita pergi ke kubur syuhada, kubur orang mati syahid. Tunggu jemaah kita. Dan antara sahabat yang lain di sini adalah Sayyidina Sa'ad bin Mu'adh. Salah seorang daripada sahabat yang dijamin ahli syurga 10 orang sahabat. Masya Allah. Assalamualaikum. Ahlan wa sahlan. Okey, kita akan teruskan ke makam syuhada Uhud dulu ya, bagi salam di sana. Sambil kita berjalan, sambil kita baca Fatihah dan ikutlah macam bacaan tahlil, nanti senang kita bagi salam di sana. Ila hadrati sayyidina Muhammad sallam wa ila ashabil kiram wa ulama wal awliya arwah ahli syuhada Uhud wa Badar wa jami' al-syuhada wal muslimin ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له أحد. اهلا يا اخوان. يا مرحبا يا اهلا. اهلا بك. حمزه الايمن الايسر مصعب. Yang besar sekali itu adalah makam syuhada Sayyidina Hamzah, dan sebelah kiri sikit Sayyidina Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Assalamu alayka ya Sayyidina Hamzah ibn Abdul Muttalib. Assalamu alayka ya Sayyidina Mus'ab bin Umair. Assalamu alayka ya Sayyidina Anas bin Nadar. Assalamu alayka ya Sa'ad bin Rabi'. Assalamu alayka ya Sayyidina Amr bin Jammuh. Assalamu alayka ya Abdullah bin Amru bin Haram. Assalamu alayka
يا سيدنا حنظلة بن أبي عامر. السلام عليكم أيها الشهداء أحد. السلام عليكم أيها شهداء المسلمين. السلام عليكم يا دار قوم المؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. غفر الله لنا ولكم. نسأل الله لنا ولكم العافية والمغفرة. وإلى حضرتنا الفاتحة. إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم الضالين. Amin. Kita doa tanpa angkat tangan, tak payah angkat tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ya Allah ya arhamar rahimin. Ya Allah, jadikanlah segala bacaan Al-Quran yang telah kami bacakan, setiap huruf yang telah kami lafazkan, digandakan pahalanya, diberatkan timbangannya, dibesarkan pahalanya dan diberkati pahalanya, dihadiahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dihadiahkan kepada ahli syuhada Uhud, khususnya Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib sayyid syuhada Asadullah, dan dihadiahkan kepada Sayyidina Amr bin Jammuh, Mus'ab bin Umair, Anas bin Nadar, Sa'ad bin Rabi', dan juga seluruh para syuhada Uhud dan seluruh para muslimin muslimat di mana saja mereka berada, ya arhamar rahimin, khususnya di perkuburan Baqi', Ma'la, Syubaika, Uhud dan Badar, Ali Zamba, Al-Ainat, Ali Bashar, dan kepada seluruh muslimin muslimat. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah ziarah kami ziarah yang dimakbulkan ya Allah. Jadikanlah ziarah kami ziarah yang diterima di sisimu ya Allah. Jadikanlah ziarah kami ziarah yang bersih hati kami ya Allah. Jadikanlah ziarah kami ziarah yang meningkatkan darajat kami ya Allah. Jadikanlah ziarah kami ziarah yang diterima amalannya seperti mana diterima amalan orang-orang yang menziarahi di kalangan para salihin, para syuhada, di kalangan para salihin, para awliya ya arhamar rahimin. Ya Allah, masukkanlah kami bersama dengan mereka ya Allah. Masukkanlah kecintaan dalam hati kami sehingga mencintai seluruh mereka ya Allah, di kalangan mereka yang memperjuangkan syariatmu ya Allah di perkuburan syuhada ini ya Allah. Ya Allah, semoga Engkau membalas ya Allah, Engkau balas kepada mereka dengan sebaik-baik balasan yang besar ya Allah, daripada kami, daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seluruhnya ya arhamar rahimin ya akramal akramin. Tidak ada tempat yang mulia kecuali tempat yang dikebumikan jasad-jasad yang mulia ya Allah, memperjuangkan Islam ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, bangkitkanlah kami dan mereka bersama di satu kelompok di setempat, orang yang mendapat syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kami hamba-Mu yang lemah ya Allah, hamba-Mu yang jahil ya Allah, hamba-Mu yang membawa bergunung-gunung dosa ya arhamar rahimin, datang mengharapkan syafaat daripada tempat ini ya Allah, mengharapkan keampunan daripada-Mu ya Allah, mengharapkan redha-Mu ya Allah, mengharapkan kebaikan-kebaikan yang Kau curahkan kepada mereka yang datang menziarahinya di kalangan para ulama, para awliya ya arhamar rahimin, seperti mana diniatkan oleh para guru-guru kami, mereka yang para ulama dan para awliya ya arhamar rahimin. Ya Allah Tuhan kami, ya Karim ya Karim, tunaikanlah segala hajat kami ya Allah, tunaikanlah segala permintaan kami ya Allah, tunaikanlah segala hajat kami dan permintaan kami ya Allah, tunaikanlah segala hajat kami dunia dan akhirat, permintaan kami untuk kebaikan dunia dan akhirat, untuk diri kami, anak-anak kami, zuriat kami, ibu bapa kami, sanak saudara kami seluruhnya ya Allah. Dengan keberkatan ziarah kami ini, ampunlah dosa mereka seluruhnya ya Allah, khususnya kedua bapa kami ya Allah, khususnya kedua bapa kami ya Allah, sama ada di kalangan mereka yang telah meninggal dunia maupun yang masih hidup ya Allah. Ya Allah, juga zuriat-zuriat kami seluruhnya dan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah Tuhan kami, hindarilah kami daripada jalan-jalan menuju kepada kesesatan, kemungkaran, kerosakan dan juga kemurkaan-Mu ya arhamar rahimin. Ya Allah, harap Kau tidak mendatangkan kemurkaan, hapuskanlah kemurkaan-Mu dari kami ya Allah, gantilah dengan keridaan-Mu ya Allah dan kecintaan rahmat-Mu ya arhamar rahimin. Ya Allah, kami mohon rahmat-Mu ya Allah, kami datang untuk mentaati perintah-Mu ya Allah, mengikut jalan sunnah Nabi-Mu sallallahu alaihi wasallam. Ketika baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menziarahi Uhud ya Allah, ketika Nabi menziarahi Uhud ya Allah, apa yang diniatkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itulah niat kami ya Allah. Selarikanlah niat kami dengan niat-niat mereka seluruhnya ya arhamar rahimin.
Ya Allah Tuhan kami, Engkau mengetahui segala kerosakan hati kami. Ya Allah, bersihkanlah kerosakannya, baikilah kerosakannya. Ya Allah, bersihkanlah hati kami. Ya Allah, cucilah hati kami. Ya Allah, cahayakanlah hati kami. Ya Allah, jauhilah hati kami daripada sifat-sifat yang buruk. Ya Allah, yang boleh mendatangkan kemurkaan-Mu. Ya Allah, menjarakkan dan menjauhkan diri kami daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, ya Allah, berilah kebaikan kepada kami, kepada mereka yang menziarahi tempat ini. Ya Allah, kepada ahli keluarga kami, sanak saudara kami dan seluruh kaum muslimin di mana saja mereka berada. Ya Allah, ya Allah, berilah keberkatan dengan terangkatnya segala wabak, balak, bencana, musibah daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berilah hidayah kepada seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadikanlah kami sebagai asbab hidayah kepada seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah Tuhan kami, berilah keselamatan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, curahkanlah rahmat-Mu kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berilah keampunan-Mu kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seluruhnya. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang berkhidmat kepada umat Nabi Muhammad SAW dan berkhidmat pada agama syariat-Mu ya Arhamar Rahimin, dan jadikanlah kami orang yang menyebarkan dakwah Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, pilihlah kami bersama dengan kelompok orang-orang yang syuhada di Uhud ini ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, kami tidak mampu untuk memperjuangkan syariat Nabi Muhammad seperti mana para syuhada Uhud ini ya Allah, tapi kami mencintai mereka ya Allah, kami mencintai mereka ya Allah, kami mencintai mereka ya Allah. Kami datang semata-mata untuk menziarahi mereka ya Allah, mendapat syafaat daripada mereka ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita doa hajat masing-masing, amin ya Allah ya akramal akramin. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Ya Allah, seperti mana kami merindui baginda Nabi Muhammad SAW, ya Allah, tanamkanlah kerinduan kami kepada orang saleh, khususnya para syuhada Uhud ini ya Allah ya arhamar rahimin. Ya akramal akramin wa ya akramal akramin, ya awwalal awwalin ya akhirul akhirin, ya dzal quwwatil matin, ya rahil masakin, ya arhamar rahimin. Anjiz lana rahmatan min indik nas'adu biha fid dunya wal akhirah, taqdina kull hadin fi walil muslimin ajma'in ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, tunaikanlah segala hajat kami ya Allah yang kami sebutkan dalam doa kami ya Allah, dan dalam lintasan hati kami ya Allah. Jangan Kau sekatkan daripada kebaikan-kebaikan untuk kami di dunia dan juga di akhirat ya Allah. Ya akramal akramin, jauhilah kami daripada matikanlah kami dengan husnul khatimah ya Allah. Matikanlah kami dengan husnul khatimah. Matikanlah kami dengan husnul khatimah ya Allah ya arhamar rahimin. Matikanlah kami dengan husnul khatimah, akhir kalimah la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya Allah, Engkau maha menyaksi, Engkau maha mendengar, Engkau maha mengetahui betapa lancar kami menutur perkataan yang mulia ini ya Allah. Seperti mana kami fasih menyebutnya ketika ini, fasihkanlah lidah kami untuk menyebut ketika saat roh kami dicabut daripada badan kami ya Allah, dikeluarkan daripada badan kami oleh malakal maut ya Allah. Ya Allah, berilah kebaikan kepada kami ketika itu ya Allah. Dalam kubur kami dilapangkan ya Allah, dicahayakan ya Allah dengan cahaya-cahaya amal saleh dan rahmat-Mu ya akramal akramin. Rabbana atina fis fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum innakum. Ya Allah, sahabat-sahabat kami menyampaikan salam kepada para syuhada Uhud, para sahabat Nabi SAW, dan tunailah segala hajat anak-anak kami, zuriat kami. Berilah kebaikan kepada mereka, kejayaan dunia akhirat pada mereka dalam pelajaran mereka dan pekerjaan mereka. Lindungilah kami, lindungilah mereka ya Allah daripada segalanya ya arhamar rahimin. Rabbana atina fil akhirati hasanah wa sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil taqabbalallahu minkum. Di sini ada salah seorang Sayyidina Anas bin Nadar. Dia ni bapa saudara kepada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dia tidak dapat hadir dalam perang Badar. Lepas itu dia rasa menyesal dan dia kata, lepas ni takkan ada perang yang aku tertinggal, mesti aku nak pergi. Lepas itu dalam Uhud ni dia pun datang. Maka dia pun datang perang sehinggalah dia terbunuh syahid di sini. Maka turun ayat Al-Quran tentang dia. Allah puji sebagian di kalangan orang mukmin itu orang yang betul-betul tunai janji dia. Dia berjanji tak akan tinggal Nabi nak perang. Maka dia betul-betul tunai janji. Sehingga dikatakan muka dia ni hancur, dicincang oleh musuh. Sehingga sahabat dia pun, sahabat Nabi pun tak kenal ni jenazah siapa. Setelah selesai perang tak kenal muka dia. Maka datanglah seorang
ahli keluarga yang tak wanita-wanita ahli keluarga yang tak perang tu, dia orang datanglah untuk cari jenazah keluarga mereka. Maka orang tak cam satu jenazah ni siapa, nama apa ni jenazah ni, sebab muka dah hancur. Maka adik perempuan kepada Anas bin Nadar ni lah cam, kerana dia pakai cincin. Tengok cincin dia tahu ini abang ni Anas bin Nadar radhiyallahu anhu. Jadi maka dikebumikanlah dia tempat dikubur ni, Uhud ni, sehingga 300 tahun dikatakan lebih kurang macam tu, 300 tahun setelah perang Uhud, maka kawasan ni banjir. Jadi asal kubur ni tak ada di sini, dia berselerak. Saya cerita tadi ada 5 satu kubur, 3 satu kubur dan sebagainya. Jadi bila berlaku banjir, maka semua terbongkar jenazah tu. Para orang ketika tu masih nampak jenazah tu masih merah, masih berdarah cair, masih rambut panjang, tak reput dan sebagainya. Maka ketika tu dan ketika tu orang pun nak tahu adakah betul-betul ini sahabat Nabi dah 300 tahun ataupun orang lain yang dikebumikan di sini. Maka dibukalah dalam buku sirah, para ulama dunia datang cek, betul lah ini cincin dipakai oleh Anas bin Nadar yang ada dalam sirah tentang adik perempuan dia cam, ini jenazah Anas bin Nadar, ada di situ. Jadi menunjukkan para sahabat ni masih segar. Itulah Allah Ta'ala sebut dalam Quran, mereka takkan hancur jasad mereka. Dan satu lagi, Amr bin Jammuh dikebumikan dengan ipar dia. Meninggal sama, mereka meninggal dekat-dekat, maka dikebumikan 2 orang dalam satu liang. Ketika tu tangan mereka masih berpegangan antara satu sama lain masa dikebumikan. Nabi biarkan macam tu. Dan ketika terbongkar kubur, masih tangan tu berpegangan berdua macam tu juga, walaupun dah 300 tahun jaraknya. Begitulah sahabat-sahabat yang lain semua akhirnya dipindahkan dan dikebumikan di kubur yang dipindah satu tempat ni. Ni bukan kubur asal zaman sahabat lah, berselerak asalnya, ya. Ini telah dipindah di sini. Jadi dan banyak lagi sahabat yang lain, antaranya Sayyidina Sa'ad bin Rabi', luar biasa kisahnya. Waktu dia sakit tenat, maka Nabi sibuk cari mana Sa'ad bin Rabi', pergi cari Sa'ad bin Rabi', siapa nak cari Sa'ad bin Rabi'. Maka bangunlah, kerana Sa'ad bin Rabi' ni banyak khidmat dengan Nabi SAW. Jadi seorang sahabat tu pergi cari-cari, jumpa Sa'ad bin Rabi' dah tenat. Maka dia bagi tahu, kata, wahai Sa'ad bin Rabi', Rasulullah cari engkau ni, suruh tanya khabar engkau. Bagi tahu pada Nabi SAW bahawa aku ni dah dicincang sehingga ada 20 lubang-lubang tikaman badan, tapi dia masih boleh bercakap. Maka tenat, dia kata sampaikan salam pada Rasulullah SAW. Diceritakan kisahnya sehingga dia beritahu bahawa dia merindui syurga, dan akhirnya Nabi beri berita baik pada dia bahawa dia adalah ahli syurga. Dan ramai lagi sahabat yang lain. Mus'ab bin Umair adalah duta utama Nabi. Sebelum Nabi datang Madinah, dialah orang mula datang sebarkan Quran di sini, di Madinah, sehingga ramai orang mula kenal Nabi, kenal Islam daripada Sayyid Mus'ab bin Umair. Asalnya dia adalah seorang yang kaya raya, sebab mak dia tu jutawan, hartawan. Semua kekayaan longgok pada Mus'ab bin Umair. Tapi bila dia masuk Islam, mak dia tarik balik kekayaan sehingga dia ada selai sepinggang sahaja. Selai sepinggang tu lah Nabi tengok di Madinah. Masa Mekah dulu pun selai sepinggang tu, sampai dah Madinah bertahun-tahun dah masih kain tu juga, baju dia, kain dia. Tak tukar, maksud tak ada duit, miskin. Jadi sehingga ada koyak-koyak tampung, dia menampung lah baju dia. Asalnya orang kaya raya, kemewahan, tapi jadi miskin kerana pegang pada Islam. Maka Nabi kata, akhir zaman nanti umat aku akan kaya raya, pakaiannya bertukar-tukar, makanannya bersilih ganti, kaya raya makanan, dan rumah mereka dihiasi dengan kelambu mahalnya seperti kelambu Kaabah. Maka sahabat kata, ya Rasulullah, kalau kami hidup zaman tu, untunglah kami tak payah nak sibuk-sibuk cari kerja. Untuk kami khususkan untuk ibadah kami lah masjid saja. Nabi kata, tidak, kehidupan kamu sekarang ni lebih mulia daripada zaman akan datang, lebih baik daripada zaman akan datang. Iaitu benarlah apa yang Nabi sebut, kita lebih mewah hidup daripada para sahabat, lebih kaya, tapi kita tak mampu nak menandingi amalan-amalan para sahabat. Jadi banyak lagi kalau kita nak cerita. Jadi kita sambil ke belakang saja, insya-Allah. Siapa nak sedekah bagilah kat dia. Ya khair. Siapa ada 1 rial, 5 rial bagilah, 10 rial. Tapi nak bagi itu kena hati-hati, bagi terus jalan yang orang lain nampak. Ni ramai lagi. Kalau kita bagi seorang, datang berpuluh orang lagi.
Jom kita naik atas gunung Roma. Siapa yang larat panjat boleh naik atas gunung mana ni. Habib Omar bin Zain dia kata dulu masa dia zaman kecil-kecil, gunung ni tinggi nak naik mana. Bina ni jauh tahun tanah. Jadi tanah tu dah semakin naik, jadi gunung tu jadi pendek, rendah. Di atas puncak gunung tu belah belakang sana ada tapak masjid yang dibina oleh Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Tapi dah diroboh, masih adalah kesan batak tu. Okey, kita mai kumpul di sini dan boleh ambil gambar background. Lah. Siapa ambil gambar? Buka mas, buka. Okey. Nak ambil ke background kubur. Haji kena naik panjat. Kita duduk ni. Background. Anak naik esok. Boleh kat situ boleh lah. Tapi esok penuh sesak tu. Ben tak ada lagi. Oh. بركة يا شيخ، هدية لازم جهاز فوق بركة. Ni. Habis naik. Tu. Okey, sikit cerita tentang perang. Jadi musuh datang dari arah belakang sana. Sebalik bukit sana musuh datang. Jadi Nabi daripada sini dah atur, dah siap pemanah 50 orang tadi. Dan Nabi duduk di belakang sana kawasan masjid, dan wing kanan wing kiri Nabi SAW. Jadi duduk sembunyi. Bila musuh nak mai ke arah depan, tiba-tiba dah terperangkap. Atas ada orang pemanah, sebelah tu dah bertembung dengan satu pasukan, sebelah ni pula backup daripada belakang. Jadi cantik lah. Memang musuh kucak-kacir dah sampai tengah ni, dah kucak-kacir. Dia orang lari balik ke belakang sana. Jadi setelah tu orang atas tu lari turun ambil harta peninggalan tadi. Daripada atas tu 35 orang turun, baki 15 saja. Jadi musuh daripada belakang nampak dah 15 sikit. Dia orang serang balik, naik balik daripada arah belakang, dan dia orang kuasai kawasan ni. Dan ketika tu anak panah mencurah turun ke bawah, sehingga Nabi lari ke gunung Uhud belakang sana, belakang masjid. Belakang kubah masjid ni. Bukan Nabi lari, maksudnya sahabat ni bawa Nabi tempat selamat, undur ke belakang sampai masuk dalam gua tersebut. Sehingga ketika tu anak panah semua sasar kepada Nabi SAW. Yang jadi bodyguard Nabi adalah Sayyidina Ubaidillah. Sayyidina Ubaidillah Sa'ad bin Ubaidillah. Ubaidillah bin Sa'ad. Itulah Ubaidillah bin, dia jadi bodyguard Nabi. Dia seorang je ada. Ada perisai. Dan ketika tu anak panah dia yang tepih kiri kanan. Kadang-kadang dia tepih ke kiri ni, anak panah main pula daripada kanan. Tak sempat perisai nak bawa ke sana, dia tadah dengan tangan. Tangan dia jadi perisai, sehingga terputus tangan dia kena anak panah. Jari dia kudung jari dia kerana anak panah tu. Sehingga Nabi akhirnya dia dikatakan syahid. Tak salah syahid. Dan Sayyidina Abu Bakar kata seluruh pahala perang Uhud ni semua dapat pada dia. Sayyidina Zaid bin Ubaidillah bin Zaid tak salah. Itulah. Seluruh
pahala perang Uhud ni dapat pada dia, sebab dia seorang je yang ketika tu jaga Nabi, orang lain dah kucak-kacir dah. Sayyidina Abu Bakar pun dah ke depan sana. Jadi ketika tu dia benteng terakhir Nabi SAW, sehingga dia dah tak boleh bangun berdarah ni, dah jatuh terduduk, dia letak perisai. Kan perisai tu tinggi, maka Nabi nak menjenguk juga mana sahabat yang lain. Dia tengok kepala Nabi dah naik tinggi gitu, dia suruh, ya Rasulullah, tunduk ke bawah. Dia tetap memaksa diri dia untuk bangun, nak bagi perisai tu tinggi, tak bagi kena kepala Nabi SAW, kan? Sehinggalah Nabi undur ke belakang tu, ada satu ketul batu, dan Nabi nak melintas batu tu daripada bawah naik atas dan turun ke belakangnya, nak jadi kubu. Maka dia tengok Rasulullah tak boleh nak panjat. Yalah, Rasulullah berdarah dalam muka, anak panah dah tertikam pipi Nabi SAW. Ketika Nabi pakai topeng besi, anak panah tu tertikam topeng besi, besi topeng tu tertikam pipi dan gigi Nabi, patah geraham Nabi SAW. Jadi dia yang tak boleh bangun tadi, dia memaksa diri duduk, dan dia suruh Rasulullah jadikan dia tangga. Rasulullah pijak dia jadi tangga naik atas bukit, atas batu tu, untuk duduk belakang batu jadi kubu. Maka itulah pengorbanan sahabat Ubaidillah bin Zaid bin Ubaidillah, apa nama dia? Tak ingat nama dia, nama penuh dia. Masya-Allah.